Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpah ruahkan rezeki. Ini insyaAllah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini akak akan ceritakan dua kisah yang dikongsikan oleh seorang subscriber juga tahu. Subscriber ni pernah share dua cerita juga pasal seram di atas lebuh raya. Tapi kali ni beliau berkongsi kisah seram yang dialami semasa study di universiti dan kisah seram yang dialami semasa berada di rumah beliau di Kedah. Kalau korang nak tahu apa yang seram yang pernah dilalui oleh beliau, korang boleh dengar sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Subscriber yang akak maksudkan dikenali sebagai Puteri Ledang. Terima kasih Puteri Ledang kerana sudi untuk share lagi kisah seram dengan kami. Akak mulakan dengan kisah seram yang pertama. Kisah ni berlaku pada tahun 1987 di sebuah universiti. Dekat universiti tu, dia ada satu blok asrama berhadapan dengan sebuah kafeteria tau. Pada ketika tu, Puteri Ledang dia menuntut di tahun akhir. Walau bagaimanapun, kredit unit dia tak mencukupi. Jadi, dia kena ambil satu lagi kursus elektif pada short semester. Macam tu lah, kena juga ambil. Selama 5 tahun dia stay dekat universiti tu. Dia hanya tinggal di asrama yang lain. Tak pernah pun dia tinggal di asrama tersebut. Selama dia tinggal di asrama yang lain tu, dia memang tak pernah mengalami langsung pengalaman-pengalaman seram tau. Tapi bila stay dekat asrama ni, dia telah lalui satu kejadian yang menyeramkan. Bilik asrama ni dah dimaklumkan berada berhadapan dengan kafeteria. Jadi banyaklah kucing-kucing yang berkeliaran di kawasan tersebut sehingga kucing-kucing tu bebas mendatangi bilik asrama Puteri Ledang tau. Asrama Puteri Ledang ni dia ada 2 tingkat, di mana pada kejadian tu Puteri Ledang dia tinggal di tingkat bawah. Dalam bilik asrama ni pula, dia tinggal bersama 3 orang lagi pelajar lain yang juga mengambil short semester tau, seperti Puteri Ledang. Mereka ni tidur di atas katil double decker. 2 orang kiri, 2 orang kanan. Macam tu lah. Jadi 3 orang rakan sebilik dia ni telah selesai mengambil peperiksaan pada minggu akhir. Minggu akhir sebelum tu dah settle. So mereka pun dah pulang ke kampung halaman masing-masing. Dah tak stay dah kat situ kan. So tinggallah Puteri Ledang ni seorang diri dalam bilik tu. Dia tak kisahlah. Dia tinggal seorang-seorang, apa nak takut, apa nak kisah. Kawasan kafeteria tak adalah sunyi kan. So sebelum final exam, mana paper exam yang terakhir tu, dia ada ajak tau seorang rakan dia ni untuk stay dekat bilik dia. Jadi rakan dia ni pula tinggal di blok lain pada awalnya. Tapi atas asbab dia bagilah alasan kan, kita bolehlah stay sama-sama. Lepas tu kita bolehlah ulang kaji pelajaran sama-sama. Okey tak? Awak nak tak datang kat bilik saya malam ni, alang-alang tu kan, kita boleh borak-borak, lagipun ni hari terakhir, macam tu lah. Jadi kebetulan kawan dia ni setuju tau dengan offer dia tu, sebab kawan dia ni pun akan ambil peperiksaan terakhir juga kat situ sama-sama dengan dia. So kawan dia ni dikenali sebagai Siti. Jadi pada petang tu, Puteri Ledang dia ada ternampak tau, dan dia tertarik hati dengan seekor kucing berwarna hitam yang sedang kusyuk bermain-main
bermain di luar tingkap bilik dia. Kucing tu sangat jinak, sangat comel, memang menarik perhatian sangat. Jadi dia dah set dalam fikiran dia, aku nak pergi kafeteria, aku nak beli dinner, lepas tu aku nak balik, aku nak ambil kucing tu masuk dalam bilik. Macam tu lah kan. Jadi bila dia dah pergi kafeteria apa semua, ngok-ngek pergi beli dinner apa semua, dia dah on the way nak masuk bilik, dia ambil lah kucing hitam tu, bawa masuk dalam bilik dia. Dia nak main dengan kucing hitam tu apa semua, dia nak lepas geram dia. Tambahan pula rakan-rakan dia yang sebilik dengan dia memang dah tak ada dalam bilik tu. So dia nak ambil kesempatan tu untuk bermain sepuas-puasnya dengan kucing hitam tersebut. Dia panggil kucing hitam tu Pak Tam, macam tu lah. Jadi malam selepas Isyak, seperti yang dijanjikan, Siti datang ke bilik dia. Tapi kan Siti dia tak banyak cakap tau. Dia macam pelik lah. Puteri Ledang tengok dia macam asal pelik sangat dengan kawan dia ni. Diam je, cakap tanya sepatah, jawab sepatah. Tak adalah karakter dia macam ni sebelum ni. Jadi mereka terus mendiamkan diri dan hanya konsentrate mengulang kaji pelajaran. Walhal masing-masing sebenarnya nak study sama-sama pada awalnya. Tapi bila dah bertemu mata ni, mak engkau, aku, macam tu lah. Tak ada pun study sama-sama tau. Jadi tak apalah, Puteri Ledang pun kata dia tak nak lah kan ganggu rakan dia tengah khusyuk nak study. So lebih kurang pukul 10 malam masa tu, Puteri Ledang dia tiba-tiba rasa mengantuk sangat-sangat. Tak tahulah macam mana dia boleh rasa penat amat. Lepas tu dia rasa mengantuk sangat. So dia bagi tahu kepada Siti, saya nak tidur, awak study lah dulu ya. Macam tu. Lepas tu Siti dia tak jawab tau. Dia just keraskan badan dia, just macam tu je, terus merenung buku. Macam tu. Siti dia duduk atas katil, bersebelahan dengan dia, bertentangan dengan dia lah kan. Jadi masing-masing duduk dekat katil bawah, masing-masing dengan cara masing-masing. Macam tu lah. Dah bosan macam tu. So Puteri Ledang pun dia tidurlah sambil memeluk kucing tu. Masa tu kucing yang dipeluknya memang sedang tidur sama dengan dia tau. Entah kenapa tiba-tiba Puteri Ledang dia terjaga pada pukul 12.30 malam. Masa dia terjaga tu, alangkah terkejutnya dia bila dia nampak kucing yang dianggap tidur bersama dengan dia tadi, lena sama dengan dia tadi, sebenarnya kucing tu tak tidur. Kucing tu sedang merenung ke arah Puteri Ledang dengan renungan yang sangat tajam tau. Dia macam anak mata kucing tu berbentuk kanta cembung macam tu. Dia macam besar biji mata dia tau, macam jengking biji mata. Tenung ke arah Puteri Ledang, tenung keras macam tu. Tak ada berkelip mata, tak ada bergerak ke kiri ke kanan, tak ada. Macam seolah-olah macam Puteri Ledang dalam hati, kenapa tenung dia kan? Lepas tu dia rasa macam agak seram tau. Lepas tu dia terkejut kecil lah, macam tu lah. Mak, rupanya kau tak tidur ya Tam. Kau ni menakutkan aku je. Mata kau ni macam mata hantu lah renung aku. Aku tak mau kau lah. Kau kena duduk kat luar. Tak mau lagi duduk dalam bilik ni lah. Kau kena duduk kat luar. Macam tu Puteri Ledang ni dia membebel tau sorang-sorang dengan kucing tu tau. Tapi kan bila Puteri Ledang tengok pada Siti ni, Siti dia tak ada respon. No respon. Just keras dekat katil macam tu dengan sebuah buku, pegang buku macam konsentrate sangat lah dengan buku tu kan. Dia tak tengok pun pada Puteri Ledang masa Puteri Ledang tengah membebel tau. Ini bukan karakter Siti ni. Takkanlah khusyuk sangat sampai tak ada respon dekat dia kan. So Puteri Ledang pun segera buka pintu. Dia campakkan kucing hitam tu dekat luar bilik. Lepas tu pintu bilik tu, Kak bagi tahu tau gambaran pintu bilik tu. Pintu bilik tu dia ada dua bahagian tau. Lapisan atas dia ada cermin yang macam cermin berkabus tu, yang boleh nampak orang kalau orang datang ataupun ada orang lalu lalang kat situ tau. Tapi orang kat luar tu tak boleh nampak dekat dalam, tak boleh tengok kita. Tapi kita boleh lah tengok kelibat-kelibat orang macam tu, just nampak macam bayang-bayang orang, memang boleh nampak dengan jelas. Bahagian bawah pula lapisan kayu papan 1000 lapis yang jarang-jarang, yang macam kita pernah tengok dekat hotel kan, hotel yang tak baju tu kan, dia ada macam jarang-jarang macam tu kayu tu kan. Jadi boleh nampak imbasan kaki kalau ada orang yang berada di hadapan bilik dia. Macam tu lah. Berbalik pada kisah
kucing hitam tadi. Selepas Puteri Ledang campakkan kucing hitam tu, baru je Puteri Ledang dia nak baring semula atas katil, tiba-tiba bam, pintu bilik dia terasa seperti ditendang oleh seseorang. Tendangan yang cukup kuat, macam nak tercabut pintu tu. Nasib baiklah Puteri Ledang dia ada kunci dengan kunci engsel tau. Lepas tu dia menjerit, "Hoi, siapa tendang pintu ni? Kenapa tendang pintu bilik saya?" Selepas tu bam, bam, bam. Lepas tu pintu bilik dia kena tendang lagi 3 kali dengan tendangan kuat. Setiap kali tendangan macam nak tercabut pintu, macam nak terbuka pintu dibuatnya. Aneh. Puteri Ledang tak nampak bayangan apa-apa pun yang melintas kawasan bilik dia. Siapa pun tak lalu dekat kawasan depan pintu bilik dia tau. Dia tak nampak pun macam ada kelibat orang ke, sama ada daripada sudut atas pintu atau bawah pintu. Memang tak ada. Kosong. Puteri Ledang merasa lebih aneh lagi bila Siti langsung tak menampakkan sebarang respon terhadap kejadian tu tau. Siti terlalu cool, terlalu chill. Sepatutnya Siti akan sama-sama terperanjat. Siti akan sama-sama bercakap ke, bagi respon ke apa ke kepada Puteri Ledang. Setidak-tidaknya dia pun menjerit sama dengan Puteri Ledang, marahkan orang yang tendang. Kuat kot orang tu tendang. Tapi Siti hanya pegang pada buku dan bersandar di kepala katil. Lepas tu merenung pintu, lepas yang ditendang tu, lepas tu tak cakap apa-apa, lepas tu diam, tergas, terkaku macam tu. Sedangkan Puteri Ledang ni dia dah rasa dah amat-amat takut pada masa tu. Mau tak takut orang? Tiba-tiba je ada bunyi tendangan kat pintu. Walhal dia tak dapat imaginekan siapa yang tendang tu. Selepas tu Puteri Ledang dia tak nak fikir yang bukan-bukan. Dia tak nak mengganggu konsentrasi dia untuk ambil final exam dia, paper yang terakhir dia tu. So dia malas nak layankan kepada Siti yang memang tak ada respon. Tapi dia tetap merasakan bahawa Siti tu bukan Siti yang dia kenal tau. Bukan Siti yang sebelum ni macam tu. Tak, tapi Siti ni dia keras. Macam pelik kan, karakter yang berbeza. Kita yang lalui dengan rakan kita macam tu, kita akan dapat bezakan sama ada itu orang atau sebaliknya. Jadi keesokannya Puteri Ledang dia ambil exam macam biasa semua. Dah selesai tu dia balik tengah hari, cepat-cepat dia packing barang-barang dia. Cepat-cepat petang tu dia terus check out daripada bilik tu. Lepas tu dia pulang ke kampung dia. Sebab dia tak berani lagi nak stay dekat bilik tu dengan lebih lama. Dia risau andaikan dia mengalami peristiwa seram yang lebih teruk daripada tu. So lebih baik dia terus je balik lepas dah habis semua paper dia. Jadi itulah pengalaman seram yang Puteri Ledang alami sepanjang dia menjalani pengajian dekat universiti tu tau. Pengalaman seram tu sering menimbulkan tanda tanya dalam fikiran Puteri Ledang. Kucing hitam tu kucing ke? Ke apa? Siapa sebenarnya Siti yang datang ke bilik dia malam tu? Pelik. Kenapa dia terkaku dekat situ? Betul ke dia rakan kepada Puteri Ledang? Sikap dia, tindak tanduk dia hambar dan cool aja. Walhal Siti yang sebelum ni orangnya agak macam penakut-penakut macam tu. Yang agak perempuan kan, apa-apa tu, kenapa tu? Macam tu kita boleh imagine lah kan. Tapi yang ni pelik. Pelik sangat-sangat. Ditambah pula Siti yang ni dia tak bercakap banyak. Memang tak bercakap banyak, tak bagi respon yang banyak. Apa yang lebih menakutkan kepada Puteri Ledang, bila Puteri Ledang tersedar daripada tidur lebih kurang sebelum subuh, nak dekat subuh macam tu, Puteri Ledang dia perasan dalam bilik dia tak ada orang tau. Dia dah tak nampak Siti kat situ. Apa-apa pun buku yang dibawa oleh Siti pun memang tak ada. Kelibat Siti memang tak ada. Dia hairan tau. Sebab mustahil lah kan Siti nak keluar daripada bilik tu tanpa maklumkan kepada dia atau bagi tahu dia. Tambahan pula, keesokan harinya dia cuba untuk mendapatkan Siti, tapi dia tak jumpa Siti. Bila dah berlaku macam tu kan, dia akan tanyalah, sepatutnya lah kan, macam mana malam tadi okey tak? Macam mana exam apa semua okey tak? Tak ada. Siti memang tak muncul selepas tu tau. Jadi dia tak dapat nak confirmkan dengan Siti siapa sebenarnya Siti yang disangkakan rakan dia
hakikatnya dia memang sedari itu bukan Siti. Yang menemani dia pada malam itu bukan Siti. Jadi setakat ini saja perkongsian yang pertama dari Puteri Ledang. Kita teruskan dengan perkongsian yang kedua. Untuk kisah yang kedua ni, peristiwa yang dialami ni paling menyeramkan bagi Puteri Ledang. Sebab apa tahu? Sebab ia mendatangkan impak yang berpanjangan pada Puteri Ledang sehingga ke hari ini. Walaupun kisah ni dah berlaku pada tahun 2016 yang lalu. Pada tahun tersebut, satu ketika tu Kedah mengalami musim panas yang melampau. Bilik tidur Puteri Ledang ni dia tak ada aircon. So dia cuma ada kipas siling sahaja. Dengan kepanasan tu jugalah menyukarkan Puteri Ledang untuk tidur. Pada satu malam, suami kepada Puteri Ledang meminta dia untuk membuka sliding window yang berada di sebelah dia je. Jadi Puteri Ledang dia akur, dia buka tingkap tersebut, dia buka tak luas mana pun, 1/4 sahaja daripada ukuran tingkap tu tau. Jadi dia buka sikit saja. Lepas tu langsir tingkap tu dia ada 2 lapis yang dekat situ. Dia tak selak pun langsir tu tau. Kipas siling dia buka paling maksima pada kelajuan 5 tu. Dengan langsir tingkap tu bergerak-gerak dek kelajuan kipas angin tu, Puteri Ledang ni dia macam leka lah tengok kepada langsir yang bergerak-gerak macam tu. Kebetulan pula suami dia pada ketika itu dah lena awal tau. Jadi Puteri Ledang ni dia tak tahulah kenapa malam tu dia rasa macam sukar sangat untuk melelapkan mata. Tak tahulah kenapa, sambil baring terlentang sana tak kena, terlentang sini tak kena. Akhirnya bila dia dah terlentang menghadap ke arah tingkap, pada masa tu mata dia hanya tertumpu kepada tingkap yang dibuka suku je macam tu. Baru je lepas dia tengok jam dekat handphone dia pada ketika itu, dia tengok masa tu menunjukkan pukul 2.47 pagi. Tiba-tiba pada masa tu langsir tingkap dia yang tadi bergerak-gerak tiba-tiba statik. Seolah-olah macam dijolok dengan kayu daripada luar. Zap macam tu dah keras langsir tu kan. Langsir tu pula makin menonjol ke arah dia. Macam dijolok lah kan. Jolok macam tu menonjol ke arah dia kan. Jadi silap Siti juga masa tu. Dia tak tahulah kenapa. Dia mencabar kepada sesuatu tau. Masa tu Siti cakap dalam hati dia je, hang ni memang nak masuk dalam bilik ni kan. Masuk cepat. Aku memang nak tengok siapa yang nak masuk sangat dalam bilik ni. Masuk cepat. Mai, masuk cepat. Macam tu lah. Sejurus je habis dia mencabar, benda tu terus menjelma tau di sudut bilik dia dekat sebelah kaki dia tau. Jarak lebih kurang 4 kaki dari Puteri Ledang. Dan dia berada dalam bilik tu dekat tepi dinding atau berdekatan dengan tingkap tu tau. Rupa-rupanya benda yang menyebabkan langsir dia tu dijolok-jolok macam tu, rupanya benda yang menjolok tu jari telunjuk benda tu tau. Kerana masa tu benda tu menjelma dalam keadaan seolah-olah macam marah pada Puteri Ledang. Dia angkat tangan kanan dia macam tu, jolok-jolok pada langsir macam tu. Ketika tu badan Puteri Ledang tak boleh bergerak, seolah-olah kena simen kaku. Tapi Puteri Ledang boleh melihat tau makhluk tu dengan jelas dan masih boleh bayang dalam fikiran dia. Dalam keadaan badan dia kaku, dia masih mendongak ke arah makhluk tu yang sedang menuding jari telunjuk ke arah dia tau dengan kuku panjang. Dia dapat lihat tangan benda tu kurus hitam legam. Apabila pakaian yang seolah-olah macam telekong tu tersingkap, macam tu terselak sikit dia nampak. Telekong tu nampak terkoyak seakan-akan reput, dipenuhi dengan tanah dan lumut yang kehijauan. Puteri Ledang dongak lagi untuk menatap wajah benda tu tau. Wajah dia kosong. Bahagian muka dekat telekong tu seolah-olah macam black hole. Macam tu lah, gelap segelap-gelapnya dan lopong atau tak ada wajah. Kosong macam tu. Kalau akak faham dia macam kulit telur lah kan. Jadi
Puteri Ledang ni dia bukanlah seorang yang berani, tapi dia cukup terbiasa apabila ada masalah dia akan berfikir untuk mengenal pasti masalah. Jadi dia berfikir cara-cara untuk mengatasi masalah. Macam itulah dalam kaedah matematik. Dia kan guru sains, guru matematik. Pada masa tu Puteri Ledang dia langsung tak ada rasa takut tau. Dia banyak berfikir macam mana dia nak lebih kuat. Dia kena kuat, dia perlu kuat. Jangan lemah supaya dia tak kena rasuk ataupun lain-lain akibat buruk yang bakal berlaku. Kalau dia ikutkan pada lemah dia, apalah jadi lepas tu kan. So akhirnya dia pilih untuk membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan kuat. Dia mengatur strategi dia. Dia mesti baca sedaya upaya dan bingkas bangun. Atau sekurang-kurangnya dia mampu duduk kat katil dia tu. Lepas tu dia kena lepaskan diri dia dari pukauan makhluk tu. Sebab makhluk tu memang dah pukau dia, dah buat dia macam terkaku kat situ kan. So dia rasa dia tak punya banyak masa lagi nak baca Ayatul Kursi ke. Sebab makhluk tu memang masa tu menghampiri dia tau. Semakin lama semakin menghampiri dia dalam jangka masa yang sangat cepat. So dia dengan sekuat tenaga dia, dia cuba melafazkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim macam tu sekuat-kuatnya, dan cuba melepaskan diri seolah-olah cuba untuk buka satu ikatan tau. Akhirnya dia berjaya melepaskan diri dia dan dia pantas mengejutkan suami dia. Lepas tu dia minta tolong suami dia onkan suis lampu. Lepas tu makhluk tu akhirnya hilang. Esok harinya bila dia nak mandi kan, dia terasa macam dada dia ni rasa pedih-pedih tau. Ada cakaran berbentuk V pada dada dia rupanya korang. Sebab bila dia nak kena sabun tu kan, tiba-tiba pula dia rasa pedih-pedih. Lepas tu dia tengok cakaran bentuk V tu, dia macam halus dia tau. Bukan V besar kedabak tak, tapi dia macam halus-halus macam tu tau. Sejak pada malam tu sampai sekarang ni hampir 6 tahun tau, Puteri Ledang dah mengalami perkara tersebut. Selepas tu dia tak boleh tidur. Dia macam sukar untuk tidur awal. Lepas tu dia sukar nak lelapkan mata. Bila dia nak lelapkan mata dia akan terbayangkan kepada benda yang dia nampak tau. Wa imma kalau dia mengamalkan surah As-Sajadah, alhamdulillah Puteri Ledang ni dia kuat pada pegangan agama dia. Dia rajin membacakan surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, ayat 10 pertama dan 10 terakhir. Dia sentiasa mengamalkan kepada bacaan-bacaan tersebut. Perkara tu memang dah tak mengganggu dia, tapi bayangan tu sering terbayang-bayang dekat tingkap tu tau. Puteri Ledang ada bertanyakan kepada seorang ustaz tau tentang perkara tersebut. Ustaz tu dia beritahu bahawa makhluk tu seakan-akan saka yang mempunyai hajat yang tak kesampaian terhadap Puteri Ledang tau. Makhluk tu datang malam tu dalam keadaan marah. Sebab makhluk tu datang dengan menudingkan jari ke arah Puteri Ledang. Dia macam ni lah. Dia macam nak menguasai ataupun dia nak Puteri Ledang mewarisi dia. Tapi Puteri Ledang menolak dengan menguatkan lagi keimanan dia tau. Macam tu, dengan mengamalkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, dengan sentiasa solat. So makhluk tu macam marah dengan Puteri Ledang. Macam tu lah. Alhamdulillah, semoga Puteri Ledang ni sentiasa kuat dan terus kuat, sentiasa berpegang kepada keimanan untuk menghalang perkara-perkara macam ni dari terus mengganggu dia. Macam itulah. Jadi setakat ni sahaja 2 kisah yang dikongsikan oleh Puteri Ledang. Sekali lagi akak ucapkan jutaan terima kasih kepada Puteri Ledang dan kepada korang semua yang sudi untuk kongsikan kisah seram korang. Korang boleh DM pada Cengkeh Channel. Apapun, akak juga ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi tonton dari awal sampai habis. Terima kasih korang. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita jadikan sebagai sempadan. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye.